Bismillahirrahmanirrahim. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Sultan dan raja, tonggak negara, demi taat setia ku abadikan. Sirih Pinang, sirih berlipat, datang dari Pulau Melaka. Luhur perlembagaan, kukuh terikat, Malaysia makmur, aman sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Barisan hakim yang intelek lagi bijaksana, serta warga negara yang berdaulat lagi tercinta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan bangsa. Inilah pidato yang akan saya bawakan kepada hadirin semua. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lidah mengalun bicara, izinkan saya mewartakan dengan lebih jelas tentang pendefinisian rukun negara. Rukun negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. Rukun negara terbentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 setelah berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Hasil pemikiran Majlis Perundingan Negara ataupun MAPEN yang dibentuk oleh Mageran dan dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Maka pada 29 Januari 1970 lahirlah rukun negara sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil, harmoni. Rukun negara menjadi ideologi bagi membimbing rakyat ke arah perpaduan. Rukun negara juga menggariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Menurut Tun Abdul Razak, adalah mustahak rukun negara bukan sahaja dipahami oleh setiap rakyat, tetapi juga diamalkan dengan sepenuhnya dan segala hikmat-hikmat yang terkandung di sebalik tiap-tiap perkataan dan kalimat. Agar rukun negara itu benar-benar menjadi darah daging meresap di dalam setiap tegupan nadi rakyat. Hadirin sekalian, lantaran itu terbentuknya 5 janji keramat: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pidato saya pada hari ini akan bertunjangkan kepada 2 janji keramat, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas membantu membina empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah sehingga menjadikan kerajaan itu berkembang maju dan dipandang tinggi seantero dunia. Kegemilangan empayar Melayu Melaka yang juga kerajaan berdaulat pertama di tanah Melayu terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat yang hidup dalam penyatuan kaum. Ingatlah kata-kata Sultan Alauddin Riayat Shah untuk pedoman. Baginda pernah bertitah, rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohon. Jikalau tiada akar, nescaya pohon juga tak dapat berdiri. Rakyat dan raja berpisah tiada. Inilah gambaran hubungan erat antara raja dan masyarakat, umpama aur dengan tebing yang saling memerlukan antara satu sama lain. Hadirin yang dihormati, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang merupakan intipati sistem pemerintahan negara kita sangat bertepatan dengan prinsip kedua dalam rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini membantu menjadikan Malaysia terus maju dan berdaulat.
mengambil kira kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk. Pakar sejarah dan perlembagaan Profesor Dr. Ramlah Adam menyifatkan peranan raja dalam konteks Malaysia hari ini adalah memperkukuh perpaduan rakyat walau terdapat perbezaan agama, kaum serta fahaman politik. Warga intelek sekalian, natijahnya agama Islam kini terus dipertahan. Melayu dan Bumiputera akan terbela. Tegasnya undang-undang melindungi institusi ini jangan disalaherti. Institusi diraja perlu kukuh terpelihara. Didiklah anak bangsa agar mereka mencintai, menghormati institusi keramat ini demi setia pada raja dan negara. Hadirin yang dikasihi, paksi kedua saya pada hari ini adalah keluhuran perlembagaan yang merupakan prinsip ketiga dalam rukun negara. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi, mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Kerana perlembagaan negara merupakan sumber perundangan yang tertinggi, perlembagaan juga menggariskan kebebasan dan hak asasi warga negara. Seperti kebebasan diri, kebebasan bercakap, kebebasan memiliki harta dan kebebasan beragama. Dengan peruntukan tersebut, perlembagaan menjamin keselamatan dan keamanan melalui undang-undang yang digariskan secara jelas. Perlembagaan menentukan batasan bagi menjaga keselamatan dan memastikan pentadbiran berjalan lancar demi kemakmuran rakyat. Warga yang disayangi, rakyat perlu sedar bahawa perlembagaan negara berfungsi untuk melindungi hak dan istimewanya mereka sebagai warga negara. Melalui konsep ini, tiada institusi yang dapat mengatasi ketinggian perlembagaan persekutuan, sekaligus menjadikannya pelindung kepada rakyat. Jangan dicabar janji dipatri demimu Malaysia sehidup semati. Luhurnya perlembagaan pasti akan membawa keadilan dan kestabilan dalam pemerintahan. Riwayat negara bangsa kian dipertahan. Salah guna kuasa sewajarnya kita elakkan. Dan pastinya masalah negara akan dapat diselesaikan. Bulat air kerana pembentuk, bulat masyarakat kerana muafakat. Hadirin yang dirahmati sekalian, Malaysia negara berdaulat. Undang-undangnya mantap dan tepat, menjadi inspirasi negara yang hebat. Perlembagaan inilah perlu kita iktiraf sebagai wadah, menjadikan jati diri akan terselah, kepercayaan, keyakinan tidak bercapah, antara kaum tidak berpecah. Genggamlah erat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit kujunjung. Perlembagaan ini perlulah dipertahan dan diawasi setiap masa agar kelak tiada derita. Rakyat perlu bersama menghayati maksud keluhuran perlembagaan sebagai asas perpaduan dan pembinaan negara bangsa Malaysia. Dengan taat setia kepada raja ditambah keluhurnya perlembagaan, pasti perpaduan dan kestabilan negara akan dapat kita capai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Pak Mamat punya burung kenari, burung dijemur di tengah laman. Bicara bahasaku berakhir di sini. Salah dan silap mohon maafkan. Pisau diasah pagi-pagi dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri pidato saya ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam permisi.